بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan pada pagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita masih lagi dihidupkan dan disampaikan pada hari yang disebutkan, yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaumul Jumu'ah sayyidul ayyam, atau kama qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumaat adalah penghulu bagi sekalian hari. Jadi untuk itu saya mengajak kepada diri saya dan juga seluruh sidang penonton, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada pagi ini, siaran Tanyalah Ustaz bagi edisi Jumaat 18 September 2020 juga bersamaan 30 Muharram 1442 Hijri. Alhamdulillah, saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda dan tajuk yang cukup menarik yang akan kita bicarakan, yang akan kita kongsikan, kita kupas pada pagi ini, iaitu dalam bab ibadat OKU. Ibadat OKU ataupun orang kurang upaya. Dan cukup menarik topik yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Bersama dengan panel tetamu undangan kita di studio, iaitu yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah. Segak seperti biasa Ustaz. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini semestinya kita mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, seperti biasa boleh terus hubungi kami di Tanyalah Ustaz menerusi talian bebas tol 18881677 atau menghantarkan ke aplikasi WhatsApp ke 0111233648 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan seperti biasa, bagi anda yang menonton kami menerusi siaran FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi TV3, kita lanjutkan siaran di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus tune ataupun tukar siaran kita ke TV9 ataupun ke siaran 149 untuk kita mengikuti sehingga ke hujung rancangan sehingga jam 8.30 pagi. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kita. Dan tajuk yang perlu sama-sama kita muhasabah. Dan sedikit Ustaz untuk takrifan OKU sebagaimana yang termaktub dalam Akta OKU 2008, orang kurang upaya atau OKU ditakrifkan atau merujuk kepada individu yang mempunyai kekurangan jangka panjang dari sudut fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Jadi satu takrifan yang membuka minda kita bahawasanya OKU walaupun dalam keadaan serba kekurangan, mereka juga ada upaya yang lain mungkin daripada kita, dan bahkan terkadang dalam satu sudut mereka juga perlu dilindungi, dan juga terdapat tanggungjawab yang penting yang perlu kita mainkan bersama-sama dan sebagai seorang anggota masyarakat, yang pada hari ini insya-Allah kita akan bicarakan dengan panjang lebar. Dan mungkin sebagai permulaan topik pada pagi ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Faisal. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Baik, Anas, terima kasih banyak. Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, penghulu hari, kita perbanyakkan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkaitan dengan tajuk kita yang cukup cantik pada pagi ini, iaitu mengenai ibadat orang yang OKU, kelainan upaya, kurang upaya dan sebagainya. Baik, dari segi definisi itu telah jelas, iaitu mereka yang tidak mampu dari segi fizikal, mental dan sebagainya dalam melakukan suatu peribadatan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk abdi diri. Seorang hamba dengan majikan yang macam manakah dia hambakan dia? Mungkin tidak ada protes, dia tidak ada argument, tidak ada apa-apa. Mana dia seorang hamba akan melakukan ibadat. Maka pada umum itu, ibadat itu termasuk juga orang yang kelainan upaya. Yang disebut juga orang yang kurang upaya ataupun anak syurga dan sebagainya. Sebelum kita panjang lebarkan pada tajuk ini, saya nak ucapkan syabas dan juga tahniah kepada ibu-ibu di luar yang Allah anugerahkan anak syurga ni. Jangan kita terasa apabila kita dianugerahkan, kebanyakannya kita sebut Down syndrome, yang lembam, apa terencak akal sebagainya. Ingat bahawa anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan semua orang Allah bagi nasihat. Bukan semua orang Allah pilih untuk bagi anak syurga. Mana seorang yang menjaga anak OKU dan sebagainya, dia telah menjaga anak syurga sebenarnya. Maka syabas dan tahniah kepada ibu-ibu di luar sana yang sabar dengan kerenah anak-anak syurga ini. Begitulah kerenah mereka. Oleh kerana kekuatan ini Allah berikan kepada sang ibu lah biasanya, yang daripada kecil, daripada kandungan sehinggalah dewasa dan sebagainya. Maka mereka merupakan penjaga yang Allah hantar ke muka bumi ini untuk menjaga anak-anak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukurlah kerana Allah anugerahkan kepada kita anak syurga untuk kita dijaga dan sebagainya. Maka bagaimana dengan penjagaan itu untuk kita meletakkannya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin ada di sana kewajipan yang mungkin sama dengan orang yang normal, macam biasa. Mungkin ada kewajipan ibadat itu digugurkan ataupun memang tak perlu langsung untuk dia melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala lantaran OKU dia itu terhasil daripada kelahiran. Sebab dia ada dua OKU ni. Ada satu yang terhasil pada kelahiran semula jadi, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua terjadi kemudian, setelah dia mumayyiz ataupun setelah dia balik, menyebabkan dia jadi OKU. Termasuk juga OKU, jangan lupa kita kata Down syndrome ataupun lembam saja. OKU termasuk juga orang yang buta, orang yang peka, orang yang bisu, itu termasuk OKU sebenarnya. Sebab dia kelainan upaya. Sebab itu kelainan upaya dia, keupayaan dia itu berlainan daripada orang normal biasa. Saya pernah tengok orang yang buta yang menghafaz Al-Quran. Allah. Maknanya 30 juzuk Al-Quran dia boleh hafaz dengan kebutaannya, bahasanya kebutaan yang Allah berikan. Dia buta mata tapi hatinya tak buta. Kita takut kita ni yang celek matanya tapi hatinya buta. Mana kita OKU hati. Kita tak nampak OKU hati. Jadi insya-Allah dalam ketebasan terbatasnya waktu 2 jam insya-Allah kita akan menghuraikan mengenai ibadat mereka yang kelainan upaya ini. Adakah ibadat mereka digugurkan ataupun sama dengan orang normal ataupun diringankan sebagai rukhsah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan rungkaikan nanti insya-Allah. Allahu Akbar. Satu anugerah yang tidak ternilai harganya, iaitu panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, dan semestinya semua anggota tubuh kita ini Ustaz akan ditanya di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama jadikan seluruh apa yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita ini, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Ustaz, terkadang ada juga yang bertanya dalam satu situasi yang mungkin untuk permulaan soalan secara ringkas kita boleh bawa kepada para penonton yang mengikuti kita untuk topik ibadat OKU. Terkadang kita solat, kita tak perasan, biasanya di RNA dan sebagainya. Situasi kita semayang bersama dengan imam, rupanya imam tu OKU ataupun bisu, Ustaz. Jadi mungkin ada sedikit kekeliruan, sah ke solat kita berada di belakang mereka, Ustaz? Sedikit, Ustaz.
Baik, apabila kita melakukan ibadat kita, terutama anak kita pun tak tahulah. Mungkin yang kita nampak OKU dia tu kalau kakinya terpotong dan sebagainya, kita nampaklah zahir fizikalnya. Tapi kalau dia bisu ataupun dia pekak, kita tak nampak. So bagaimanakah kita yang menjadi makmum ataupun ikut mereka? Maka dari segi kalau kita di RNR ni, kita tak boleh buat pilihan apalah. Bila kita telah mengimamkan dia, maka kita teruskan sembahyang kita, dan sembahyang itu sah. Ringkasnya sembahyang itu sah. Tidak ada apa-apa halangan pun untuk membatalkan dia selagi ada kaedah mengikut tabi', maknanya makmum mengikut imam, tak ada masalah. Cumanya kalau dalam keadaan biasa di masjid surau ada pelatihan AJK dan sebagainya, maka kumpulan-kumpulan ini bukan kita pinggirkan, tidak. Sebab dia istimewa bagi kita, maka kita tidak bebankan dia dengan beban tanggungjawab sebagai ahli tanggungjawab kuasa. Kita tidak menafikan dia, mungkin dia panca inderanya mata mungkin, tapi bacaan Al-Quran cukup cantik. Dia boleh baca macam Imam Mekah, Imam Madinah dan sebagainya. Tapi kita boleh tak lantik dia sebagai contoh? Maka pada ketika itu, bila ada pencalonan pemilihan, maka kita minta dia sebagai penasihat. Sebab banyak benda yang kita kena ambil kira mengenai imam sebagai contoh. Kalau dia bacaan cantik, baik sebagainya, tiba-tiba iaitu OKU penglihatan sebagai contoh. Bila dia jadi imam, tiba-tiba datang ular sebagai contoh. Dia tak nampak kan? Duk syu depan mata. Terbatas kan? So dia jadi pergerakan dia, orang duduk nampak. Jadi jemaah duduk nampak ular. Dia tak nampak ular pun kan. Sebagai contoh, itu memberi orang kata ada efek kepada kesan kepada jemaah yang lain. Dan kerana itu, kalau katalah tak ada dah orang langsung di kawasan itu yang boleh bacaannya yang sempurna dan sebagainya, ada. Tapi yang lain itu tak ni maksudnya terketak-ketak lah kan. Baca Fatihah pun duk main siratal labi lagi sebagai contoh. Maka kita dahulukan mereka ini. Mereka ini layak untuk dijadikan imam sekiranya ada di kalangan kelompok mereka sendiri. Maksudnya kalau di kawasannya itu, kawasannya ialah kita kata perkampungan OKU. Kita kata perkampungan OKU, maka pilih yang terbaik di kalangan mereka kalau tak ada yang lain. Maksudnya di sini, wa imma dia apa OKU sekalipun tetap sah kalau dia menjadi imam. Cumanya segi keafdalan sahaja. Afdal sebab dari segi mazhab kita Syafi'i, kalau dua orang jadi imam, satu kahwin, satu belum kahwin, maka dia dahulukan yang berkahwin. Yang berkahwin pula tengok kahwin satu ke kahwin dua. Dia dahulukan yang dua. Kemudian yang dua pula ada berapa anak? Kalau dua ini ada 10 anak, dia dahulukan daripada yang 8 anak. Maksudnya ada kriteria yang dipilih. Maksudnya di situ, kalaulah untuk pilih di luar daripada RNR tadi, maka kita pilih yang normal dulu. Kemudian kalaulah di RNR kita tak nampak apa kan, dia pun tunduk rukuk sujud sempurna, maka sembahyang kita sah. Jangan kita rasa wah aku nak balik qada semula, ataupun niat mufaraqah, niat berpisah daripada imam kerana aku tengok dia tu dia macamnya sebagai contoh kan. Tapi pergerakan dia normal macam biasa, maka sah. Hatta kalau dia duduk atas kerusi sekalipun, dengan tunduk dia mungkin sujud rukuk dengan isyarat kepala sekalipun, maka masih lagi kita di belakang sebagai masih lagi sah untuk menjadikan dia tu sebagai imam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil iktibar. Kadang-kadang patut kita perasan Ustaz, baca Fatihah tak keluar, rupanya dia tidak boleh mengeluarkan suara dengan sempurna seperti kita Ustaz. Jadi mungkin satu perkara yang perlu kita hormat keadaannya begitu, dan kita mengambil tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang syakna, dan mengambil tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang peduli Ustaz, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh para penonton kita raikan soalan yang pertama menerusi sahabat kita yang bertanya di Facebook. Sahabat kita, kalau boleh kita saksikan soalan yang pertama pada ketika ini. Dari AYB Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, da'i serta kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antara syarat wajib solat adalah berakal dan baligh. OKU yang kategori berakal yang bagaimana yang ditaklifkan dengan hukum syarak termasuk mendirikan solat? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Soalan yang cukup baik daripada sahabat kita di awal program Ustaz. Persilakan. Okey, baik. OKU ni termasuk juga orang kata sama ada dia hilang akal sekejap ataupun hilang akal buat selama-lama, macam gila yang berpanjangan dan sebagainya. Selagi dia mempunyai akal, maksudnya sempurna sekejap.
sekejap dia hilang. Maka ketika sempurna dia, maksudnya ketika dia boleh minta nak makan, ketika boleh normal macam biasa, maka ketika itu dia masih lagi wajib untuk mendirikan solat. Tapi sekiranya dia sepanjang masa macam orang gila sepanjang masa, maka ketika itu raf'ul qalam anil majnun hatta yafiq. Maknanya daripada orang gila itu sehingga dia sembuh daripada kegilaannya itu. Maka ketika itu wajib dia menunaikan solat. Jadi OKU yang akalnya yang tidak sempurna daripada awal, maksudnya di situ dilahirkan dalam keadaan tak nak fikir apa-apa, tak nak buat apa-apa, tak ada apa yang boleh dia buat. Dia mungkin orang kata bodoh ataupun mungkin juga dia kata gila dan sebagainya. Mana akal langsung tak masuk. Maksud bagi tahu apa pun tak dengar, nak makan pun tak tahu apa, dia duduk dalam telanjang mungkin dalam keadaan yang tak siuman sebagai contoh, maka ketika itu raf'ul qalam, maksudnya qalam malaikat terangkat, tidak wajib taklif di atas mereka. Adapun dalam keadaan sekedar separuh kemudian gila separuh, maka ketika sudah itu dia masih lagi wajib untuk melakukan solat dengan pengawasan daripada waris ataupun penjaganya, insya-Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, insya-Allah. Dan terkadang bila kita lihat situasi yang tertentu, misalnya kita lihat mereka-mereka yang walaupun dalam keadaan serba kekurangan, tetapi dari sudut ibadah mereka cukup hebat, bahkan lebih daripada kita, Ustaz. Ini menimbulkan satu muhasabah yang cukup dalam hati kita, yang mana terkadang kita lihat yang misalnya yang biasa kita nampak ialah yang penglihatannya mungkin sedikit terganggu ataupun kurang, yang memberikan satu dimensi kepada kita walaupun dalam sudut kekurangan begitu, mereka masih lagi berikhtiar, berusaha bekerja dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar, insya-Allah. Dan bagaimana pula hukumnya, Ustaz, khitan bagi mereka yang dikategorikan sebagai OKU, adakah diwajibkan kepada mereka? Khitan sunat. Okey, dari segi khitan itu sendiri sebenarnya bukan wajib. Khitan orang normal biasa tak wajib. Yang mana OKU lagi tak wajib. Maksudnya begitu. Sebenarnya khitan ini adalah fitrah. Fitrah sebagai sunnah Nabi SAW itu khitan. Sebenarnya dia mengikut satu kaedah ma la yatimul wajib illa bi fahuwal wajib. Iaitu kaedah untuk sahnya satu ibadat solat itu ataupun tawaf itu perlu kepada kebersihan. Bersih daripada najis dan sebagainya pada diri, pada tempat solat ataupun pada pakaian dan sebagainya. Maka pada diri seorang normal ataupun OKU sendiri, pada kulfah itu maksudnya pada kulit, pada alat kemaluannya itu ada kulit yang mana di bawahnya itu ada menanggung najis. Maka yang sebenarnya perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan, tak perlu dibuang pun dia punya kulit dan sebagainya dari segi kebersihan. Tapi adakah mampu kita setiap kali nak solat dan sebagainya nak kena pergi ke tandas bukuk dan bersihkan? Leceh tak? Leceh. Jadi mala yatimul wajib illa bi fahwal wajib. Mana kesempurnaan ibadat itu tidak akan terlaksana kecuali melaksanakan yang itu dahulu. Betul. Air sembahyang tak wajib. Tetapi bila wajib air sembahyang ni? Bila nak solat, bila nak sentuh Al-Quran, bila nak tawaf dan sebagainya. Jadi bila wajib, bila nak buat tu, maknanya kesempurnaan sembahyang, tawaf, baca apa sentuh Al-Quran itu terlaksana bila terlaksananya air sembahyang. Begitu juga lepas khitan tadi. Betul. Maka untuk memudahkan tadi supaya tidak menyusahkan para waris ataupun para penjaga walinya untuk jaga kebersihan dia, maka ketika itu wajib untuk bersihkan dia sekiranya dia ada taklif untuk menunaikan solat. Sekiranya kita tengok dia tu memang dia orang kata OKU yang macam gila ataupun bodoh sepanjang masa, tak ada harapan lah, doktor kata tak ada harapan lah untuk pulih macam biasa, maka ketika itu terserahlah sama ada untuk di khitan ataupun tidak. Sebab nak menjadikan anak itu sebagai bersih. Takut nanti apabila kita solat dengan dia kecil lagi, dia pun mari duduk atas riba kita. Bila dia duduk atas riba kita, kita menanggung najis. Bila menanggung najis, sembahyang kita tidak sah. Itu je kaedah dia. Jadi untuk menyempurnakan suatu kewajipan, maka kewajipan itu wajib dilaksanakan terlebih dahulu. Macam air sembahyang wajib bila nak sembahyang. Itulah keadaan dia. Bila kita nak jadi sempurnanya, sahnya solat kita, tawaf dan sebagainya, maka anak-anak itu perlu dikhitankan, kerana di sanalah kesempurnaan untuk sah solat, tawaf dan juga baca Quran, sentuh Al-Quran. Allahu Akbar. Penjelasan yang cukup baik daripada yang bahagia Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil iktibar dan juga kita memahami dengan sebetul-betulnya dengan topik kita pada pagi ini, ibadat OKU, dan semestinya banyak lagi akan kita bicarakan tentang
hukum hakam, tentang kaedah-kaedah dan sebagainya pelaksanaan sebagai seorang PU, bagaimanakah melaksanakan ibadah. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Saya Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, kita masih lagi setia bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan para penonton yang saya muliakan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat satu perkara yang cukup besar, yang bukan sekadar di akhirat, bahkan dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan kebahagiaan bagi mereka yang membiasakan diri berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin Suyuti rahimahullah di dalam kitab Al-Ba'isul Hasim. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama menjadikan selawat sebagai satu perkara yang kita jadikan kebiasaan, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita masih lagi, Ustaz dan juga para penonton, dalam keadaan berjuang menentang COVID-19, pandemik COVID-19 yang masih lagi melanda kepada negara kita khususnya pada hari ini. Jadi saya minta jasa baik kepada diri saya juga terutamanya, dan juga kepada para penonton, untuk kita terus mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan, digariskan oleh pihak kementerian dan pihak kerajaan. Mudah-mudahan kita mampu untuk menangani dan menghadapi pandemik wabak COVID-19, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya, Ustaz, kita boleh raikan lagi soalan yang berikutnya, datang daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya. Di Facebook, Kak Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dan Dai serta semua kru produksi Tanyalah Ustaz, OKU yang berjalan ke masjid atau surau dengan cara menginsot, apakah pakaian yang boleh dipakai untuk dibawa mengerjakan solat? Seandainya pakaiannya itu dikhawatiri terkena najis yang tidak nampak ainnya, apakah solatnya tetap sah? Atau bagaimanakah cara untuk mengatasi situasi sebegini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Allahu Akbar. Dalam keadaan sukar begitu pun masih lagi mujahadah, Ustaz, untuk menunaikan tanggungjawab. Masya-Allah, tabarakallah. Satu perkara yang cukup hebat, Ustaz. Sedikit Ustaz. Okey, baik. Perjalanan yang paling sukar ialah perjalanan ke masjid. Allahu Akbar. Perjalanan yang paling jauh ialah perjalanan ke masjid. Sukar dan juga yang penuh bermakna ialah ke masjid ialah susah untuk kita laksanakan berjemaah, sehingga zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi minta para sahabat mengumpulkan kayu-kayu untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak solat berjemaah pada ketika itu. Ihraku buyutahum. Mana Nabi kata bakarlah rumah-rumah mereka kerana mereka tak turun solat jemaah. Sehingga mengenai orang yang buta sekalipun, pada ketika itu ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan bapaku yang buta mata untuk datang solat berjemaah? Nabi menyatakan wajib, kata dia, untuk solat berjemaah pada ketika itu. Tapi bila ada masyakkah, kesusahan, maka Nabi kata tak perlu datang kecuali ada pemandunya. Maksudnya ada yang bawa dia. Baik, dalam kes kita ni, persoalan daripada Kak Sabah tadi kan, memang saya cukup terharu tengok bila persoalan itu datang cara mengesok. Maksudnya dia nak datang juga ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pada pandangan saya mungkin rumahnya mungkin dekat bersebelahan dengan masjid ataupun surau yang didirikan dan sebagainya. Tak apa, wa'imah apa jua sekalipun, ada ramai yang blok satu blok dengan surau, tapi naik lift sampai ke atas tak turun dah ke bawah. Ada macam-macam keadaan lah sebagainya. Itu mengikut kedudukan masing-masing lah, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bukan senang untuk orang menjadikan dirinya wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maksudnya hati-hati mereka ini terikat dengan masjid. Tengok saja masjid surau, dia rasa gundah gelana kalau tak datang. Maka pakcik atau abang ini atau siapa juga tadi yang datang dekat dan mengesok dan sebagainya, sudah pasti ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup besar. Mengenai pakaian dia, sudah pasti bila dia mengesok, maka pakaian itu akan sapu lantai lah, maksudnya jalan-jalan dan sebagainya. Sekiranya ada ain, ada ain najis, tapi soalan dia tak ada ain yang nampak. Sekiranya tidak ada ain yang nampak, maka dia dimaafkan. Dimaafkan. Kalaulah ada ain yang nampak, maka dia perlu dibersihkan. Sebagai contohnya, kita berjalan hari ini hari Jumaat contohnya kan, kita berjalan kaki ataupun berkenderaan motor dan sebagainya, nak ke masjid untuk sunat solat Jumaat. Tiba-tiba kita lalu ke kawasan manusia yang ramai,
tiba-tiba ada bas yang lalu, ada lopok air. Ada lopok air. Lalu bas itu termasuk tayarnya dalam lopok air, lalu terperciklah air itu kena pada pakaian kita. Memang kotor berlumuh pakaian kita dengan kotoran. Bila kita lihat berpakaian kita tak ada najis, maka dia boleh pergi ke masjid seorang untuk solat Jumaat tanpa ada apa-apa was-was pun. Tapi kalaulah ada najis, contohnya merecik saja tu, rebut ibu buka tengok jubah ada tai kucing seketul dalam poket. Dimaafkan dia kata. Ini bukan dimaafkan sebab najis clear jelas. Jadi pada pakaian OKU tadi yang mengesor untuk pergi ke masjid dan sebagainya, kalau ada najis wajib dibersihkan. Itu sebab tu syarat sah untuk solat mesti suci daripada najis pada pakaian dan sebagainya. Bagaimanakah orang panggil masyarakat untuk mengharmonikan keadaan ini? Maka saya sarankan masjid surau, AJK yang dilantik, yang orang kata yang prihatin kepada anggota masyarakat yang OKU ini, kita sediakan kain untuk dia di masjid ataupun surau. Yang mana yang kita tahu dah si A ni selalu datang, wa imma apa sekalipun dia akan selalu datang, maka kita sediakan sama ada melalui waris ataupun melalui harta kutipan dana di masjid dan surau. Itu sebagai orang kata untuk keprihatinan, caknanya kita kepada golongan ini yang mana mereka ini cukup istimewa si Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini setiap anggota masyarakat, tak kira AJK dan sebagainya, mesti prihatin. Penjaga pun macam tu juga. Dia tahu ayahandanya selalu nak pergi ke masjid dan sebagainya, maka dia bagi tahu AJK inilah pakaian yang disediakan di sana. Mungkin kotor pakaian tadi sebab ada najis, dia pun tak nak bersihkan, susah kan, sebab dia OKU sebagai contoh. Maka pakaian yang sedia ada di masjid surau itu sebagai langkah kebaikanlah untuk dia. Kita bersedia sebagai cakna kita kepada anggota masyarakat yang disebut sebagai ahli syurga OKU tadi. Allahu Akbar. Saya sebenarnya rasa sangat beruntung Ustaz, para penonton, sebab kita tinggal di Malaysia yang kebiasaannya kita pergi ke mana-mana tempat, terutamanya kemudahan awam yang banyak yang disebut sebagai mesra OKU. Jadi alhamdulillah tahniah kepada pihak kerajaan khususnya dan juga seluruh mereka yang bantu lumus menjadikan seluruh tempat mesra OKU insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Nik Kamarudin, Nik Yunuh. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah saya sihat, Ustaz dan Dai sihat ya. Alhamdulillah. Silakan insya-Allah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ya, di tempat saya ni dah ada satu PDK untuk golongan OKU ini. Melahirkan kemahiran mereka lah untuk itu. Jadi ada dalam masyarakat kita ni segelintir dalam masyarakat yang mempunyai anak OKU ini, mereka menganggap anak OKU ini adalah anak-anak syurga Ustaz. Mereka kata anak-anak syurga ialah anak-anak OKU inilah, autism ini. Jadi mereka berfikiran tidak perlulah mendidik dengan amal ibadah sebagaimana anak-anak yang sempurna. Soalan saya Ustaz, adakah boleh kita meremehkan soal ibadah bagi anak-anak kita walaupun mereka ini dari golongan OKU, walaupun ada setengah pendapat mengatakan anak-anak OKU ini adalah anak-anak syurga. Jadi saya mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini supaya semua penonton-penonton yang ada anak OKU ini memahami kedudukan sebenar. Walaupun anak-anak OKU, bolehkah kita berfikiran biarlah tak apalah kerana dia ni golongan OKU yang dah dijanjikan syurga. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah, satu soalan yang cukup baik daripada Tuan Haji Omar Abdul Majid tentang hari ini mungkin ada situasi segelintir yang terdapat yang mungkin membimbing ataupun memelihara OKU dalam keadaan dia menjaga tidak mengutamakan ibadah kepada mereka. Tapi kalau bengkel, jahitan dan sebagainya, kerja diutamakan pula kepada mereka. Tapi dari sudut ibadah dibuat dalam bahasa istilah kita halai balai dan sebagainya. Jadi sedikit mungkin komen daripada Ustaz. Baik. Masalah anak syurga dan sebagainya.
anak itu syurga, tapi bapak dan maknya tu ahli apa? Allahu akbar. Dia tolong kejutkan di luar sana, tolong kejutkan ibu, ayah, siapa yang ada anak kita, tolong dengar baik-baik kan. Kewajipan untuk ibadat ini bagi dia dah katalah dia lembam, dia tak mampu dan sebagainya, tapi dia masih berakal, dia tahu malu, dia pandai minta makan sebagaimana, dia masih akal yang sempurna. Maka kewajipan ibu ayah penjaganya untuk memberi ilmu agama wajib. Bukan sunat, wajib. Tak boleh diabaikan. Kalau ada kita abaikan kerana kata dia anak syurga, dia tu anak syurga dilahirkan demikian. Tapi yang jaga dia wajib jaga sebagai anak syurga. Allah. Kita tengok kepada sahabat yang al-ashar mubasyirin bil jannah. Para sahabat ridwanullah ala ajma'in. 10 orang yang Nabi SAW jamin syurga dia. Bagaimana ibadat dia? Bagaimana ibadat Nabi SAW sendiri? Sebagai orang yang insan yang telah dipilih oleh Allah sebagai ahli syurga. Bagaimana ibadat dia? Maka apabila seorang ibu atau ayah mempunyai anak OKU yang disebut sebagai anak syurga dan sebagainya, maka kewajipan pada mereka itu untuk menjaga ahli syurga tersebut dengan jalan syurga. Kena buat jalan-jalan ke syurga untuk dia. Jaga dia dengan jaga cara untuk ke syurga. Ibadat dia, aurat dia. Jangan kita lepaskan kalau ada OKU dia yang orang kata yang Down syndrome dan sebagainya. Dia mempunyai nafsu. Dia ada nafsu dan ada juga manusia yang bernafsu kepada yang demikian. Ada. Bukan tak ada. Ada yang bernafsu demikian. Maka kalau dia perempuan dan sebagainya, aurat tetap juga kena jaga. Dia kata, tak apalah. Dia OKU. Dia tak ada apa-apa beban. Dia tak ada beban. Tapi kamu sebagai bapa yang baik, ibu yang mulia, tolong jaga. Tolong jaga baik-baik anak syurga ini. Maka kita pakaikan dia dengan pakaian syurga. Ibadatkan dia dengan ibadat syurga. Memang dia tu ahli syurga sebab dia dilahirkan demikian, tetapi dia mempunyai akal perlu. Sebab tu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumahnya ada seorang ahli syurga, iaitu anak OKU sebagai contoh. Maka ibu bapa itu bertanggungjawab untuk jaga OKU itu sebagaimana dia menjadikan dia itu sebagai aset yang penting. Inna safinah la yajri ala yabsi. Apa harap mengatakan kapal laut tidak akan berlayar di daratan. Maksudnya kalau kamu nak sampai ke syurga, maka jalan ke syurga. Kalau kita rasa nak makan nasi khabu, jangan kita buat nasi lemak. Beli kacang, ikan bilis, santan, tapi itu nasi lemak punya ramuan. Tapi kita nak makan nasi khabu dengan kelapa krisiknya tak ada, ikannya tak ada dan sebagainya. Budu pun tak ada. Contoh kan. Maka tak jadilah dia nasi khabu. Maka kalau kita nak ke syurga, supaya anak syurga tarik kita sama ke syurga, carilah jalan. Buatlah sesuatu jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibu bapa yang ada anak-anak syurga ini, wajib ke atas kamu. Wajib ke atas kamu untuk jaga anak syurga ini sebagaimana jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita Tuan Haji Omar Abdul Majid yang bertanya tadi. Terkadang kita atas bebanan-bebanan kerja tertentu, tugas dan sebagainya, mungkin sedikit menyebabkan kita mungkin terleka, dan marilah sama-sama kita mengambil iktibar untuk topik yang kita bicarakan ibadah OKU ini bukan satu topik picisan ataupun topik yang boleh kita pandang remeh, kerana ini satu perkara yang bakal kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang ibadah kita, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita juga menerusi Facebook Mujahidah Solehah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah solat bagi mereka yang OKU pekak, bisu dan buta? Bagaimanakah cara untuk mendidik OKU pekak, bisu dan buta dalam beribadah? Syukran. Masya Allah, tabarakallah. Soalan yang cukup baik daripada Mujahidah Solehah di Facebook. Saya teringat Ustaz, ada satu gerakan ataupun jemaah dakwah yang terdiri daripada jemaah pekak dan bisu, Ustaz. Walaupun dalam keadaan kekurangan sedemikian, mereka tetap menjalankan tanggungjawab dakwah kepada sesama mereka. Kita tengok dari jauh ketika orang menyampaikan tazkirah, mereka di belakang dia akan keluarkan bahasa isyarat macam ini. Dan ramai Ustaz yang mengikuti mereka. Ini satu inisiatif yang cukup baik. Mudah-mudahan Allah memberkati mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan. Sikit komen daripada Ustaz untuk soalan ini. Okey, bila sebut dia merangkaikan ke semua orang kata kesulitan yang dihadapi bisu, pekak dan juga bisu, pekak, buta. Okey.
sekiranya berkumpul dua je cukuplah. Maksudnya dia tu seorang yang pekak dan lagi buta. Bisu tak apa lagi. Pekak dan juga buta. Bila dia pekak, kita nak ajar dia tak boleh. Betul. Satu. Bila dia buta, kita nak ajar dia pun dia tak nampak. So dalam bab ini sekiranya berangkai dua-dua serentak, sekiranya dengar baik-baik. Sekiranya berangkai dua-dua serentak, maka pandangan ulama telah khilaf dalam bab taklif. Maknanya beban tanggungjawab ibadat kepada dia itu adakah terangkat ataupun masih lagi kekal. Maka pendapat yang paling rajih, yang paling kuatnya ialah terangkat. Maksudnya dia tidak dikenakan taklif, beban dia dalam bab sembahyang tadi. Sebab kita nak ajar dia, dia tak dengar. Kita nak bagi tahu sembahyang itu, mak sembahyangnya dengan baca Fatihah, mulakan dengan takbir, mak dia tak dengar. Habis tak nak ajar dah. Kemudian kita tunjuk kat dia, dia tak nampak. Betul. So macam mana kita nak buat? Saya nak buat apa-apa. Tapi kalau dia bisu, tapi dia boleh nampak, kita tunjuk kat dia. Kita tunjuk, mak takbirnya macam ni. Kalau dia pekak saja tapi dia boleh nampak, kita pun tunjuk takbir macam ni dan sebagainya, dia akan nampak. Maka pergerakan itu dia boleh buat dan sebagainya. Kalaulah dia tak nampak tapi dia dengar, sama juga mak sembahyang itu mula dengan takbir. Takbirnya macam mana? Allahu Akbar. Dia pun tak nampak macam mana ni. Tapi kita pun ambil tangan dia, mak. Yang paling baik sekali mak pegang tangan ayah, katalah kita ayah pegang tangan mak, angkat Allah, letak di telinga mak Kita pun letak di telinga. Sebab tu kita tengok kalau orang-orang OKU yang macam ni, dia buat ibadat macam cantik sempurna. Sebab dia diajar harfin biharfin, satu persatu letak di telinga kita ni salah minta dia apa? Hala bala ikut kita. Macam ni pun ada, macam ni pun ada, macam ni pun ada, atau ramai taruh pun ada macam-macam. Tapi yang istimewa sebab kita ajar letak di telinga, ambil tangan dia letak di telinga. Dia tak nampak tapi kita bagi tahu di telinga ya mak, dia pun tak di telinga. Jari direnggangkan sedikit, dia pun buka. Turun ke bawah, kita pergi kat awal, kita ajar. Dia tak nampak ni. Tapi kita ambil tangan dia yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Boleh mak? Boleh ayah. Contoh dia. Maka ketika berdiri ni, mak berdiri tau mak. Kalau mak boleh berdiri, mak bacalah Fatihah. Kita pun ajar Fatihah kat dia. Mana bila tidak terkumpul dua ni, maka kita boleh ajar dia macam biasa. Tetapi bila berkumpulnya di antara buta atau peka ataupun tuli tadi serentak, maka perbahasan ulama untuk raf'ul qalam ataupun mengangkat taklif dekat atas mereka. Maksudnya taklif tidak dibebankan kepada mereka dalam bab sembahyang, tapi mungkin dalam bab lain, bab zakat, puasa, ada perbahasan ulama mengenai mereka ini. Sebab dia kecacatan itu berangkai. Betul. Kalau kecacatan biasa yang telinga sahaja atau mata sahaja atau bisu sahaja, maka dia jadi taklif macam biasa sahaja, dia tidak digugurkan. Sebab kat awal kita bagi tahu dah, OKU sama ada norma macam orang biasa, ataupun digugurkan, ataupun diringkaskan, ataupun dilonggarkan sedikit. Maka mereka ni masuk dalam bab yang biasa, norma. Mana kewajipan solat tetap juga ada kepada mereka, wajib. Cumanya mungkin di sana kalau tak mampu nak berdiri, maka dia masuk dalam golongan kedua, iaitu diringankan. Bukan dihazaf, dibuang tanggungjawab itu, tak, tapi diringankan sedikit, mungkin dia boleh duduk ataupun situasi yang sesuai dengan keadaan OKU mereka. Allahu Akbar. Dan berikutnya Ustaz, ni ada satu inisiatif yang cukup baik dan cukup menarik untuk kita kongsikan dengan para penonton menerusi keratan akhbar yang sebagaimana kita dapat saksikan di paparan skrin pada ketika ini, aplikasi bantu golongan OKU pendengaran beribadah. Baik, nilai Universiti Sains Islam Malaysia atau USI memperkenalkan iSign Ibadah, iaitu aplikasi bagi membantu golongan orang kurang upaya OKU pendengaran untuk beribadah melalui bahasa isyarat. Aplikasi itu diperkenalkan bagi proses pembelajaran untuk memudahkan golongan OKU pendengaran memahami istilah ibadah menerusi bahasa isyarat dengan menonton rakaman video pada peranti pintar. Masya Allah, tabarakallah, ini satu inisiatif, satu gerak kerja inovasi yang dilakukan tercetus bagi membantu mengambil kita kata tanggungjawab sebagai masyarakat yang prihatin untuk membantu golongan OKU pendengaran untuk beribadah. Mudah-mudahan ada saham pahala untuk mereka yang menggerakkan usaha ini, insya-Allah. Dan Ustaz dan juga sidang penonton, kita nak berehat seketika. Banyak lagi yang akan kita bicarakan. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah, tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan biru. Sama ada menonton kami menerusi TV3 maupun TV9, terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan. Dan kepada para penonton yang saya muliakan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan untuk topik kita pada pagi ini, ibadat OKU. Dalam bab ibadah kita berbicara tentang ibadat OKU. Boleh terus bagi kami menerusi talian bebas tol 1800881677 ataupun menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan soalan anda ke 0112336480 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan paling mudah bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, saya nak mohon je sebaik untuk jangan tinggalkan soalan anda di sana pada live komen, kerana mungkin kami tidak dapat mengambil soalan anda di sana, dan tolong hantarkan ataupun komen di bawah poster di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama bantu sebanyak yang mungkin soalan, mungkin sama-sama kita menjadikan satu panduan kepada kita insya-Allah untuk ibadat OKU. Dan kita masih lagi bersama dengan Kapten Maritim Ustaz Ni Kamaruddin Junu, dan Ustaz kita ada pemanggil di talian pada ketika ini yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, Tuan Haji, apa khabar? Baik, Tuan. Alhamdulillah, silakan. Ni Ustaz nak tanya, kalau sekiranya OKU ni, kalau masjid tu bertangga tinggi dan untuk solat jemaat lah. Jadi macam mana keadaan OKU tu? Perlukah dia pergi solat Jumaat? Ya. Pasal apa, tangga tinggi, di bawah pula tak ada orang semayang. Jadi bagaimana? Dan lagi satu, minta penerangan juga Ustaz tentang kalau kita masuk ke operation room, katakan 7 jam, dijangkakan 7 jam. Kalau sekiranya apa yang kita perlu buat, sama ada nak jamak ataupun nak qada akan saja solat. Terima kasih. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Abdullah Osman dari Seremban yang bertanya dua soalan. Yang pertama mengenai keterbatasan untuk solat akibat daripada tangga masjid yang agak sedikit tinggi, Ustaz. Dan yang kedua tentang soalan yang mungkin luar sedikit daripada topik, tapi ala kulli hal mungkin Ustaz nak raikan tentang operation 7 jam. Biasanya doktor yang melalui pengalaman tersebut, sedikit daripada Ustaz. Okey, yang disebut oleh Anas tadilah mesra pengguna dan sebagainya di masjid dan sebagainya. Mungkin ada yang tidak perasan, mungkinlah ada yang masih lagi mempunyai tangga. Saya tengok ada yang tempat tu dah bila ada tangga, bila ada protes ataupun aduan daripada masyarakat, lalu anak tangga itu dibuat tempat sorong wheelchair kan. Kursi roda tu kan. Sekiranya tak adalah macam Cik Abdullah tanya tadi, mana kalau tak ada, itu ada masyakkah di situ menyebabkan kesukaran untuk membawa jemaah, terutama sekali OKU tadilah untuk sembahyang Jumaat dan sebagainya. Maka di sana adakah gugur kewajipan? Baik, yang pertama kena cari siapa penjaga dia dululah. Sekiranya ada penjaga, maka kewajipan itu masih lagi wajib ke atas dia untuk menunaikan solat Jumaat, kerana dia mengikut pandangan yang pertama adalah dikira sebagai ahli Jumaat. Kerana dia masih lagi berakal, kecuali dia tidak berakal lain. Ini kerana dia masih berakal, sebab itu kita bawa ke masjid. Cumanya kepayahan, kesusahan itu disebabkan oleh tidak mesra pelanggannya satu masjid atau surau berkenaan. Mungkin dia anggap semua kawasan dia tak ada OKU. Tiba-tiba kita datang singgah ataupun kita baru bermukim di situ, ada OKU dan sebagainya, tak perasan dan sebagainya, maka benda tu boleh bawa ke atas lah untuk dibuat. Kalau majlis agama tahu sekalipun ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka akan prihatin benda ni, insya-Allah. Yang kedua, yang tadi mana kita kena cari dulu pembawa dia ataupun penjaga dia. Kalaulah tak ada, barulah dia digugurkan daripada menunaikan solat Jumaat. Mana tidak ada penjaga ataupun tidak ada yang nak bawa dia. Dia jadi macam haji jugalah. Jadi perbahasan ulama mengenai OKU untuk menunaikan haji ataupun umrah. Yang jadi man istata'a ilaihi sabila. Saya nak kaitkan sedikitlah dalam bab ibadat juga ni, iaitu orang OKU nak pergi haji dan umrah. Walaupun dia mampu segi harta dan sebagainya, sekiranya tidak ada pemandunya untuk bawa ketika mana dia berada di sana, untuk bawa dia pergi tawaf, sa'i ataupun berada di Arafah, Muzdalifah dan sebagainya,
Maka ketika itu pandangan ulama telah terbahagi kepada 3 pihak. Ada yang menyatakan tidak wajib terus, ada yang katakan wajib dengan adanya penjaga atau bayar upah untuk penjaga, sama ada penjaga sendiri atau penjaga di sana dan sebagainya. Itu dari segi ibadat orang OKU. Maksudnya selagi dia masih lagi mampu untuk bayar kepada penjaga ataupun pendorong yang panggil. Pembimbing lah yang nak sorong kursi roda dia dan sebagainya, maka ketika itu dia telah menjadi wajib untuk dia. Begitu juga kes di masjid tadi. Maksudnya kalau ada pendorong, pembawa dia, maka stay lagi wajib. Adapun mengenai sembahyang tadi, adakah boleh jamak atau qada sahaja, tengok pukul berapa dia masuk. Biasanya berlaku kepada pesakit dan juga kepada doktor. Maksudnya kalau dia masuk dalam pukul 12 tengah hari, belum lagi zuhur kan, belum lagi zuhur, maka ketika berlaku orang kata operation ini berlaku, doktor tu sihat, dia tidak OKU. Maksudnya yang dikaitkan dengan Tuan Haji Abdullah ni, mana orang yang sakit itu seolah-olah OKU, dia tak sedar. Kalau dia tak sedar, maka dia raf'ul qalam. Maksudnya tidak ada catatan apapun. Selepas daripada sembuh dia nanti wajib diqada. Maka orang yang jaga dia, anak, isteri atau siapa jua yang jaga dia, kena ada satu nota. Katalah nak bagi contoh Anas lah senang. Anas masuk hospital jam 12 pada 19 hari bulan sebagai contoh. Masuk hospital, operation bla 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 bla. Maka bermula daripada masa dan tarikh itu, berapa jam dia operation, berapa solat yang dia telah tertinggal. Ingatkan dia. Maka apabila dia telah pulih dan sedar daripada biusan dia yang menghilangkan akal dia dan sebagainya tadi, maka dia wajib ganti semula. Adapun doktor yang akalnya masih waras itu, yang sedang buat operation, mesti waras kan. Maksudnya dia boleh jamak. Dia boleh jamak, menghimpunkan solat, tapi bukan jamak qasar tau. Jamak saja, menghimpunkan solat. Ini dikiaskan kepada hujan yang berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan maghrib dan isyak. Sebab kalau dibiarkan sembahyang itu tunggu isyak, maka banjir, hujan lebat itu sudah pasti membanjiri kampung pedalaman. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dia datang untuk berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jauh, min badiah, daripada kampung, daripada pendalaman, naik unta, naik kalda dan macam-macam lagi. Jadi dia akan menunggu sembahyang isyak. Jadi dalam tengah-tengah itu hujan lebat. Kalau Nabi tak jamak terus, nescaya akan tenggelamlah rumah-rumah mereka, akan hanyutlah binatang ternakan mereka. Maka Nabi pun himpunkan sembahyang maghrib dan isyak, lalu Nabi kata, baliklah kamu ke rumah kamu untuk menyelamatkan harta benda kamu. Maka daripada ini dikiaskan kepada doktor yang menjalankan operation. Kalau masuk pukul 12 katakan, masuk zuhur belum selesai lagi, asar belum selesai lagi, lalu naklah dia selesaikan dalam waktu asar, iaitu jamak takhir, dalam namanya jamak tamam, iaitu 4-4, tidak berlaku 2-2, sebab dia bukan dalam keadaan musafir dan sebagainya. Ustaz, sekiranya, saya tambah sikit lah, sekiranya asar itu tak selesai juga Ustaz, macam mana keadaannya? Kalau tinggal dia akan jadi mayat. Barulah ketika itu ada rukhsah kelonggaran, iaitu dia buat operation dia dalam keadaan hatinya tetap untuk bersolat sekejap, walaupun dia tidak melakukan sempurna dengan tak ada sembahyang, tak ada kiblat, tapi dia meraihkan sebagai sembahyang menghormati waktu dan tidak sempurna segala rukun dan syarat. Selepasnya dia wajib qada semula, tetapi tidak berdosa. Contoh lain, kita nak pergi sembahyang maghrib sebagai contoh, tiba-tiba kita duduk kayu basikal. Sekarang musim kayu basikal kan. Kayu basikal tiba-tiba terjatuh dalam kolam kumuhan. Waktu maghrib kelam, orang tak nampak pada ketika itu. Azan maghrib dah, kita pun terjatuh dalam tu. Nak sembahyang tak boleh, kiblat entah ke mana, pakaian penuh dengan najis, kolam kumuhan. Habis isyak pun tak ada lagi. Maknanya tengah malam barulah orang jumpa kita. Maka ketika kita dalam kolam kumuhan itu, kita masih akal, masih waras, walaupun bau yang tidak menyenangkan, kita tetap juga bersolat dengan menghormati waktu. Bila kita diselamatkan selepas isyak nanti, wajib kita ganti semula sembahyang maghrib yang kita tinggalkan tanpa ada dosa. Tanpa ada dosa. Kalau tinggal dengan sengaja, maka wajib kita bertaubat dan wajib kita ganti. Itu maksud dia. Jadi dalam kes tadi, mungkin orang yang sakit itu dalam keadaan tak sedar diri, maka dia seolah-olah macam OKU yang tidak berakal. Maka pada ketika itu, ataupun orang gila sementara, maka pada ketika itu dia tidak wajib sembahyang sebab dia tak sedar. Bila dia wajib? Apabila dia telah yafiq, apabila dia sembuh daripada kesakitan bius tadi,
maka dia wajib qada semula tanpa ada dosa. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Sedikit Ustaz, sebagai renungan kita bersama, juga inisiatif yang dilakukan oleh sahabat kita, sekumpulan penyelidik Universiti Malaysia Pahang UMP membangunkan stesen mengambil wuduk dan kit kerusi roda bermotor untuk kegunaan orang kurang upaya OKU bagi membantu golongan tersebut. Ia merupakan satu inovasi bagi mengatasi masalah golongan istimewa yang sukar mengambil wuduk seperti OKU dan warga emas. Ia dilengkapi sistem pengaliran air yang boleh diakses kerusi roda bermotor, membolehkan pengguna bergerak ke stesen wuduk tanpa perlu berjalan dan seterusnya mengambil wuduk seperti kelazimannya. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana kita dapat saksikan melalui paparan skrin pada ketika ini, memudahkan OKU untuk melaksanakan ibadah. Tahniah dan terima kasih bagi mereka yang mencetuskan inovasi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada kalian, insya-Allah. Dan berikutnya, sahabat kita Ustaz yang bertanya, kita nak raikan di Facebook pada ketika ini. Soalannya dari Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa di bawah naungannya. Amin, insya-Allah. Soalannya Ustaz, bagaimanakah ibadah orang yang berkerusi roda bermotor terus masuk ke masjid atau surau dibimbangi membawa bersama najis di roda kerusi tersebut, atau perlu menggunakan kerusi yang disediakan di situ? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah, tabarakallah. Saya teringat Ustaz bila soalan ni, saya teringat pengalaman peribadi ketika tawaf Ustaz di depan Kaabah. Ada satu lelaki ni yang dalam keadaan badannya separuh, tetapi dia tawaf dalam keadaan duduk atas papan selaju ataupun skateboard. Jadi ketika saya tawaf, saya rasa baru 2 pusingan, saya rasa dia dah potong saya. Jadi ini satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, walaupun dalam kekurangan. Tapi ini satu perkara yang saya balik, saya muhasabah, saya nak hampir menangis Ustaz. Tapi masa tu anak rasa apalah dia ni. Macam slow je kan. Macam boleh ke dia tarik tangan satu-satu bubuh kan. Masya-Allah, tabarakallah. Ini satu mujahadah yang cukup hebat dan mungkin menjadi satu iktibar yang cukup besar pada kita. Sedikit komen untuk soalan ni Ustaz. Baik. Berkaitan dengan yang tawaf tadi pun, Ustaz mengalami benda sama. Kita pun dia ni aku potong lah. Kita potong. Dia potong. Tengok ada lagi dia depan. Adakah aku laju ataupun dia potong aku balik? Tengok, ya Allah, mujahadah tu satu hal lah. Dia tengok, subhanallah, dia tawaf laju. Selit-selit, kadang-kadang orang tak nampak dan sebagainya. Pijak kita bimbang. Takut terpijak dan sebagainya. Baik, ini sama dengan tawaf tadi. Sekiranya ini kita nampak di masjid kita jarang berlaku, tapi kalau di Mekah yang tengah tawaf tu, banyak yang berkursi roda kan. Kursi itu datang daripada hotel, mungkin lalu kawasan yang kita nampak macam najis, air lopak dan sebagainya. Maka ketika itu dia dimaafkan. Dia dimaafkan kecuali jelas kucing tu seketul di tayar dan sebagainya. Maka ketika itu wajib dibersihkanlah sebab dah clear. Tapi kalau tak nampak, janganlah kita cari. Duk kelebek tayar ni. Ini macam cik kucing, ambil colek, cium. Tak boleh. Itu satu hal pula. Kalau macam tu tak termakanlah kita barang yang ada di dalam apa masyarakat kita. Kalau nak soal satu-satu, ini biskut begitu tu. Biskut siapa yang buat? Ni non muslim buat. Ini dia ambil daripada mana? Ambil daripada gandum. Gandum tanam kat mana? Mungkin baja daripada apa? Mati. Maksudnya Islam tidak menyusahkan sampai begitu min haraj, tidak sampai menyusahkan sampai begitu sekali, kecuali jelas nyata ada najisnya. Maka kalau nyata ada najisnya, maka tak boleh dibawa lah, ataupun dibersihkan dan dibawa ke dalam masjid surau. Ini kalaulah macam tu kita duduk atas kursi yang biasalah. Tapi kalau tidak ada najis dan sebagainya, sekadar dia datang daripada rumah dan sebagainya, dia terus masuk dalam saf. Cumanya di sana kalau kita boleh sediakan satu ruang khas ataupun satu tempat yang khas untuk orang yang berkerusi roda ataupun yang duduk dan sebagainya, maka itu terlebih aula, terlebih utama supaya tidak mengganggu jemaah yang lain. Mana kalau boleh di hujung ke hujung. Kalau bolehlah kita letak di hujung, sah pertama ke sah mana tak kisah, tapi di hujung. Maksudnya di hujung itu untuk kursi roda ataupun untuk tempat kursi yang duduk biasa. Sebab nanti kalau kita letak tengah-tengah, memang dia tak nak mengganggu, tapi nampak kecacatan dari segi saf. Tapi kalau letak di hujung ke hujung, dia nampak ada
susunan dia, ada nizam, peraturan dia cukup cantik. Jadi dia datang dengan motor, dia tahu dah. Ataupun datang dengan basikal kayu atau dengan tangan dia tahu dah ini tempat aku di hujung sekali. Jadi kalau dia tak datang sekalipun, dia tidak memberi kesan efek kepada saf itu sendiri. Betul. Tapi kalau kita di tengah-tengah, kita kata khas dia di tengah, tiba-tiba dia tak datang atau lambat datang, maka dia akan jadi rongok, menyebabkan putusnya saf. Maka kita kata ujung ke hujung. Jadi kalau saf itu tak penuh, barulah dia boleh masuk menghimpit daripada kiri ataupun kanan. Itu ada nampak ada sistem lah sikit lah, sistematik yang mana cakna daripada masyarakat ataupun daripada AJK Masjid dan juga surau. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar, dan juga terima kasih Ustaz, satu jawapan yang cukup tuntas dan benar. Mudah-mudahan membantu sahabat kita yang bertanya, dan semestinya Ustaz banyak lagi yang akan kita bicarakan untuk topik ibadah OKU ini. Semestinya membuka satu ruang dimensi pemikiran yang cukup luas dan tanggungjawab yang cukup besar kepada kita dalam usaha untuk memudahkan ibadat bagi mereka yang dalam kategori OKU. InsyaAllah kita akan bicarakan banyak lagi selepas ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah dan ialah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan topik ibadah OKU bersama dengan yang berbahagia Ustaz Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunuh. Dan Alhamdulillah Ustaz, kita hari ini berdiri Ustaz, ketika dan keadaan ini kita berdiri bagi satu praktikal ataupun amali solat bagi mereka yang berada dalam keadaan kategori OKU Ustaz. Dan semestinya kepada para penonton yang dimuliakan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, inilah realiti yang perlu sama-sama kita ambil tahu. Mungkin sekarang ni kita normal Ustaz dan juga para penonton, tapi mungkin seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mempunyai ahli keluarga yang kategori OKU, ataupun kita bakal suatu hari nanti dalam keadaan diberikan rukhsah keringanan, inilah antara kaedah ataupun praktikal yang perlu sama-sama kita fahami. Dan mungkin sedikit pada Ustaz, saya serahkan pada Ustaz untuk praktikal untuk sama-sama tatapan para penonton. Dipersilakan. Okey, baik. Ini ialah kita OKU tu kan ada dua kan. OKU daripada azali lah kita katakan. Yang ini pula yang mendatang. Maksudnya yang sakit yang menyebabkan dia menjadi OKU cacat kekal dan sebagainya. Maka bagaimanakah ibadat solat lah. Yang pertama sekali, ibadat solat awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-solat. Yang awal akan dihisap nanti ialah mengenai sembahyang. Jadi kalau dia tak mampu nak solat dan sebagainya, kita sebagai penjaga ataupun kita sebagai kata warisnya wajib untuk mengajar dia bagaimana untuk bersolat sebagainya. Okey, sekarang ni ialah dalam keadaan biasa. Ini Encik Azri yang sebagai demorer. Dia panggil apa, dia panggil pelakon kita. Pelakon kita, demo Okey, dalam keadaan kita, dia OKU ni hampir sama dengan orang sakit lah, lebih kurang katalah takdirnya dia tak mampu untuk mengambil air sembahyang sebagai contoh, maka keperluannya ialah untuk bertayamum. Maksud untuk menggantikan air sembahyang itu ialah tayamum. Jadi dalam keadaan ini kita tengok bagaimanakah sedikit mengenai tayamum dulu. Dalam keadaan dia mampu untuk melakukan tayamum dan sebagainya. Sebagai contoh, kita ambilkan tayamum, maka Ustaz perlukan bantuan tak? Tak apa. Tak boleh tak? InsyaAllah. Tepuk sahaja sekali untuk diletakkan di muka. Okey. Itu untuk meringankan debu tu supaya tidaklah penuh debu macam bedak sejuk kat muka. Okey. Teruskan. Dalam tayamum ini kita tak perlu meratakan debu ke seluruh muka. Maksudnya kita menyampaikan debu sahaja ke muka. Okey, jadi sampaikan, kemudian bersihkan tangan, kemudian tepuk kali yang kedua itu pada tempat yang lain daripada tempat yang tadi. Supaya debu itu tidak jadi debu yang mustakmal atau debu telah digunakan. Okey. Ringankan, kemudian tangan kanan lalukan debu, sampai ke siku, teruskan ke depan, terus sambung tangan ke kiri, terus sambung. Begitulah keadaan dia untuk tayamum. Okey, clear clear semua sekali. Baik, sekarang ni dalam keadaan dia
nak menunaikan solat. Bagaimana kalau sekiranya OKU ini ada panca indera yang boleh melihat. Maksudnya kita sebut tadi dengan ada mungkin dia hanya pekak sahaja tapi matanya boleh melihat. Jadi dia sembahyang macam biasa, sekiranya dia boleh berdiri, maka wajib dia berdiri. Salli qa'imah, Nabi kata kepada Imran Imran bin Husain datang, ya Rasulullah, bagaimana aku nak solat ni? Nabi kata, sembahyanglah kamu qa'imah, hal keadaan kamu itu berdiri. Fa illam yastati', kalau kamu tak mampu barulah qa'idah. Maksudnya dia berdiri dulu. Okey, berdiri dulu macam biasa. Perlakuannya macam biasa, takbir, rokok dan sebagainya, itu ialah macam biasa orang normal. Tidak ada rukhsah pun, kecuali dia tak boleh nak sujud. Maka ketika ini dia takbir berdiri, kemudian dia rokok macam biasa. Okey, rokok macam biasa. Okey, itu rokok orang biasa. Kemudian dia i'tidal macam biasa, tetapi tak boleh nak bersujud. Mungkin kerana OKU-nya di kaki. Betul. Di kaki. Maka ketika itu dia boleh duduk untuk sujud. Kalaulah masa berdiri itu dia mampu lagi untuk sujud, maka sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Keadaannya. Okey, Cik Aziz boleh tunjukkan rukuk yang biasa. Rukuk yang biasa. Okey. Kemudian i'tidal, sujud lebih rendah daripada rukuk tadi. Lebih rendah. Kalau dia mampu, tapi agak-agak takut tersembang ke hadapan, menyebabkan mungkin kakinya dan sebagainya, maka dia layak untuk duduk ketika untuk bersujud sahaja. Itu mana OKU kaki. Baik, Yazid, silakan duduk. Okey. Clear. Itu maksudnya separuh berdiri, separuh duduk. Sekiranya dia tak mampu untuk berdiri langsung, mari-mari di atas wheelchair, kita anggaplah ini sebagai wheelchair, maka dia takbir macam biasa ikut kemampuan. Teruskan. Kemudian dia baca Fatihah yang wajib. Kalau dia pekak, sekiranya pekak ataupun kurang dengar, maka bacaan dia memang rukun qauli ni mesti dia dengar. Tapi dia tak dengar. Sebab dia pekak. Jadi macam mana? Bacaan itu ikut normal biasa. Normal biasa. Maksudnya orang biasa baca kadarnya ialah tingginya 2%, maka dia 2%. Dia tak boleh nak laungkan sehingga dengar kat dia, kan? Ataupun dia memerlukan alat bantuan, kan? Stereophonic hearing. Ya, alat bantuan. Saya ingat sekali saya bawa orang pergi umrah, tiba-tiba dia tertinggal. Dia tidur, dia tak terbuka dia punya telinga dia, kan? Alat bantuan pendengaran. Alat bantuan. Tiba-tiba satu bangunan tu bunyi siren. Allahuakbar. Sebab bila dia jauh, bateri hidup, dia akan bunyikan alarm dia. Security naik cari. Rupa-rupanya dia terlupa untuk pasang balik benda tu dan sebagainya. Jadi itu bantuanlah kalau ada bantuan. Jadi dalam keadaan dia pekak tadi, maka dia sembahyang macam biasa, maka dia pun rukuk. Okey, jadi rukuk macam biasa. Okey. Qadar itu sahaja rukuk. Kemudian i'tidal, kemudian sujud. Lebih rendah daripada rukuk. Jadi ini menunjukkan, keadaan biasa. Ini menunjukkan bahawasanya kewajipan penjaga, kewajipan waris untuk menentukan dia ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu balasan dia sebagai anak syurga, balasan kepada yang menjaga juga syurga. Sebab dia nak menentukan anak-anak syurga ini melaksanakan ibadat amalan syurga, maka dia akan mendapat pahala syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya bila Allah anugerahkan kepada kita anak istimewa ataupun Down syndrome atau sebagainya, disebut sebagai OKU, maka kita sebagai penjaga, sebagai warisnya, layak sebenarnya kita membantu mereka, cakna kepada mereka, sebab kita cakna kepada orang yang ahli syurga. Baik. Itu dalam keadaan kita nampak normal biasa. Baik, sekiranya dalam keadaan balutan, tangan berbalut dan dia mempunyai macam mana nak buat? Alat sokongan. Orang tak biasa pakai, payah ni. Ini macam dah biasa pakai. Macam mana nak takbir? Ustaz, susah Ustaz nak takbir ni Ustaz. Macam mana nak takbir? Sudah. Nak takbir macam mana? Okey. Dalam keadaan ni, kita tengok rukun sembahyang tu 13, kan? 13. Jadi takbirnya ialah rukun. Tangan adakah rukun ataupun tidak? Mengangkat tangan kita takbir, tak rukun, kan? Tapi kalau dia boleh angkat tak? Boleh. Okey, teruskan Aziz. Maksudnya
kita cuba menyempurnakan. Bagi yang OKU yang sebelah ni, kita nampak dia macam baru kena di hospital. Tetapi mungkin dia kekal macam ni. Mungkin kekal. Maka dia pun sempurna solatnya dengan mengangkat tangan kiri, kemudian dia letak macam keadaan biasa. Kalau boleh letak di bawah andung, letaklah di bawah macam tu. Kalau tak boleh, jangan paksa. Sebab mengangkat tangan hanyalah sunat semata-mata. Jangan paksa. Jangan menyusahkan siapa kita pergi pegang. Angkatlah tangan ni. Angkat. Dah. Bertambah kesakitan. Bertambah sakit. Dia pun tengok boleh bergerak tangan dia. Siku kita ke belakang ni. Tangan dia boleh bergerak. Geram. Contoh dia. Jadi dalam keadaan itu dia pun baca Fatihah macam biasa. Baca Fatihah macam biasa. Kalaulah dia bisu pula. Tambah dia bisu pula, tangan dia macam tu terpaut, kemudian dia bisu pula. Macam mana nak menunjukkan baca? Maka digerakkan lidahnya sahaja. Gerakkan lidahnya sahaja baca Fatihah, kemudian dia rukuk. Okey. Rukuk macam mana? Qadar yang mampu sahaja. Kemudian dia i'tidal. Kemudian dia sujud. Rendah sedikit. Tangan itu tak payah digerakkan. Tak payah digerakkan. Maksudnya tak perlulah nak bergerak macam-macam. Kemudian dia duduk dalam keadaan biasa. Begitulah menyempurnakan solat dia. Adakah boleh ruksah lagi? Boleh jamak ataupun boleh qasar? Tak. Dalam keadaan biasa dia tak boleh jamak dan qasar. Kecuali baik-baik kecuali orang OKU ini sekiranya dibiarkan lama, dia suka tidur ataupun dia memang lemah, maka ketika itu dibenarkan dia untuk jamak tamam. Faham? Jamak tamam maksudnya satu air sembahyang itu digunakan untuk 2 solat. Kalau Zuhur Asar jadi 8 rakaat, Maghrib Isyak jadi 7 rakaat. Dibenarkan. Boleh. Itu namanya ruksah. Taklif dia ialah taklif ruksah. Diringankan kepada dia, sebab kalau dia nak tunggu pula orang yang penjaga nak datang ambil air sembahyang semula pada waktu yang berikut, penjaga dia tak ada. Dia seorang je. Leceh sikit. Leceh, susah dan memang tak ada. Maka ketika itu dibenarkan untuk kes ini dia menghimpunkan sembahyang dalam keadaan jamak tamam. Okey. Ini sempurnalah dalam keadaan dia, dalam keadaan andung, dalam keadaan dia duduk, berdiri, kita dah tunjukkan. Sekarang ni macam mana pula sekiranya seorang OKU itu tak boleh bergerak tapi dia boleh tidur ataupun mengiring sahaja. Baik, kita buka andung dia. Okey, dalam keadaan dia hanyalah mengiring. Kita tengok. Okey, jadi boleh. Okey. Kita sediakan bangku, Ustaz. Para penonton di rumah pun boleh, kalau nak rekod ke nak rakam, insya-Allah. Nak rakam boleh. Tonton semula pun boleh, insya-Allah. Nak apa? Apa lakon sendiri kat rumah pun boleh. insya-Allah. Okey, jadi panduan. Baik. Itu dalam keadaan dia mengiring ala jambi. Bila Nabi kata kepada Imran bin Husain tadi, kamu sembahyanglah dalam keadaan kamu berdiri. Kalau tak mampu qaidah, kalau tak mampu pula ala jambin, iaitu di atas rusuk kamu Di atas rusuk. Dapatkan caution sedikit. Untuk ampu kepala. Ampu kepala. Okey. Angkat. Dalam keadaan demikian dia tak mampu katakanlah untuk tangan tak boleh nak bergerak, tapi dia masih berakal. Mana bukti akal dia? Dia masih lagi minta makan, dia masih lagi boleh panggil ayah, boleh panggil mama dan sebagainya. Maka pada ketika itu sembahyangnya macam biasa, tangan tak boleh digerakkan, katalah dia stroke dan sebagainya, tapi dia masih punya akal, maka dia bertakbir menggunakan suara sahaja, Allahu Akbar. Okey. Teruskan baca Fatihah. Okey, habis selesai Fatihah, lalu dia rukuk. Bagaimana isyarat rukuk? Perhatikan. Kepalanya digerakkan sedikit tunduk ke bawah untuk menunjukkan dia sedang berrukuk. Kemudian i'tidal. Kemudian dia terus sujud. Kemudian dia duduk antara sujud. Kemudian sujud yang kedua. Kemudian dia terus berdiri macam biasa. Itu maksudnya dalam keadaan terbaring macam ni masih lagi memerlukan solat. Ini nak menunjukkan, bukan nak menyusahkan. Sebab ini menunjukkan pengiktirafan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak balas syurga ni sebab lain tak ada taklif untuk dia. Kemudian dada tu ada ke mana? Dada itu inilah ittijahul qiblah. Maksudnya kita menghadap ke arah kiblat. Tak boleh membelakangkan dan sebagainya. Itu sempurna. Kemudian dia terus rakaat kedua, tahiyat dan sebagainya. Okey Ustaz, boleh tak jamak macam kes tadi juga? Macam kes tadi juga, masuk keperluan untuk dia jamak tamam.
Kalaulah penjaga tak ada dan susah untuk dia, maka dibenarkan untuk jam. Itu namanya rukhsah, keringanan bagi dia. Baik, ini dalam keadaan dia ala jambin, iaitu dia berada di atas rusuk. Maksudnya lambung belah kanan. Kalau tangan dia boleh digerakkan, dia boleh gerakkan tangan. Contoh tangan kiri boleh bergerak. Okey. Takbir. Habis Fatihah macam biasa. Mana sunat-sunat hayat dan sebagainya dia perlu lakukan. Kalau dia nak menyempurnakan lagi lah. Kalau dia kata tak mampu dan sebagainya, maka sekadar itu dah cukup memadai. Baik. Sekarang ni dalam keadaan dia terlentang. Beri, bangkit. Okey. Terlentang. Pada ketika ini kita menganggap di sini kiblat. Menganggap di sini kiblat. Maksudnya kepala mukanya wajib menghadap kiblat. Tadi kita anggap di sana sebab dada, ini dada dan mukanya menghadap kiblat. Maka sekarang dia nak bertakbir. Okey, kalau tangan dia boleh gerak, silakan. Itu tangan boleh gerak. Fatihah. Kemudian dia nak rukuk. Macam mana nak rukuk? Allah. Kalau mampu gerakkan kepala, dongokkan sedikit. Sedikit saja. Kalau mampu. Kalau mampu. Kalau tak mampu, maka hanya qadar ialah melalui mata sahaja. Okey. Sami Allah. Itu bagi yang mampu gerakkan kepala lagilah. Kalau yang tak mampu, hanya sekadar dengan gerakkan mata, kelipan mata. Kelopak mata. Tentang kelopak mata. Betul kan? Okey. Mana kalaulah dia boleh jadi boleh bergerak. Kalau tak boleh bergerak, maka memadai dia dengan kelopak mata untuk menunjukkan bahawa dia sedang rukuk, yang tidak, dia sujud dan sebagainya. Pergerakan dalam solat. Kemudian dia terus beri salam. Okey. Okey, itu dalam beberapa keadaan yang mana OKU perlu lakukan untuk menyempurnakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok macam ni, macam susahlah. Tak, sebenarnya kalau kita, inilah paling ringkas. Maksudnya kita boleh sambil tidur, seolah boleh solat, melentang, mengiring dan sebagainya dalam pelbagai keadaan dan situasi. Itu belum kira dia ada suasana perang kan. Perang ada rukhsah dia, ada keringanan dia pula. Di tengah perang macam ni tiba-tiba musuh. Maka ketika itu kita boleh menyelesaikan sembahyang kita dengan solatul khauf. Bukan khuf khuf kasut. Jangan salah sebut. Solat apa? Solatul khuf. Confident kita. Ana pernah sembahyang solatul khuf. Orang kata khuf, sembahyang kasut. Macam mana sembahyang kasut? Khauf. Barisnya di atas, lane dia khauf. Mana sembahyang dalam keadaan takut. Takut kalau musuh menyerang, maka ketika itu, ini dia praktikalnya, kita terpaksa menyorok dan sebagainya. Ketika itu kita selesaikan sembahyang walaupun tidak menghadap kiblat. Itu namanya rukhsah. Macam ini juga ada kelonggaran. Mungkin suatu hari nanti kita akan buat sembahyang khauf di sini mungkin. InsyaAllah. Kita akan laksanakan insyaAllah. Episod yang akan datang insyaAllah. Episod yang akan datang. Itu kita alu-alukan tengok macam mana susunan dia dan sebagainya. Sebagai rukhsah. Okey. Baik, sekarang ni sempurna dah sembahyang. Kita balik asal balik. Boleh duduk. InsyaAllah. Kita nak tengok satu lagi kebiasaan yang kekhilafan yang berlaku. Yang ni saya pernah tengok ketika di Mekah kita bawa orang. Air tak ada ataupun susah untuk dapatkan air atau keluar daripada Masjidil Haram nak masuk balik susah. So mereka menggunakan air ke sanitizer? Air tak. Air ataupun klorok. Insya-Allah halal. Contoh Okey, Ri, kita lakonkan sedikit bagaimana ambil air sembahyang yang rukun. Rukun air sembahyang 4 basah 2 kering. Penonton, 4 basah 2 kering. Ada yang tanya dulu. Sampai ke sudah, Ustaz. Apa benar Ustaz 4 basah 2 kering ni? Confused dah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Ni kami keliru ni. Okey, basah muka menggunakan air. Tangan ke siku menggunakan air. Sapu kepala menggunakan air. Basuh kaki menggunakan air. Semua basah, betul? Betul. Niat tak kena air. Tertib tak kena air. Jadi 4 basah 2 kering. Okey? Sekarang ni air tak ada. Yang ada hanya spray saja. Jadi kita ambil yang wajib sahaja, jangan menyusah. Yang menyusah. Jadi kita spray di muka. Ambil muka. Dan wajib mengalir air. Bukan sapu dia basuh. Okey, mengalirkan air. Okey. Niat terus.
saja kewuduk oleh Allah Ta'ala. Ratakan seluruh. Habis. Sekali je cukup. Kemudian spray di tangan kanan. Sampai mengalir. Okey, terus sapu. Ratakan sampai habis. Kemudian kiri. Tak sempat, insyaAllah kita sambung selepas ni Ustaz. Menitik. Lagi, Ustaz. Pasti alirkan. Pasti alirkan. Kemudian di kepala. Okey, yang ni tak apa. Yang ni tak apa sapu. Gambaran tu. Kaki macam biasa, spray sampai menitik, kemudian ke kaki. Habis. Mana itulah kesempurnaan dalam ibadat OKU. Maksudnya OKU sana penjaga, pengasuh dan sebagainya, lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan amal kita Allah terima sebagai ibadat, membantu OKU untuk abdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita hold ataupun kita tunggu sekejap untuk kita sempurnakan cara ataupun kaedah untuk kita berwuduk dan juga ibadah solat ni untuk ibadat OKU, kerana kita akan sambung selepas ni di TV9 untuk sambungan 30 minit. Jadi kita dah pun sampai di penghujung rancangan di TV3 siaran. InsyaAllah kita akan sambung 30 minit di TV9. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan siaran tambahan 30 minit di TV9. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita masih lagi membicarakan topik ibadat OKU bersama yang berbahagia ahli panel kita, Ustaz Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunuh. Alhamdulillah Ustaz telah pun kita sajikan kepada para penonton, kita tunjukkan praktikal ataupun kaedah pelaksanaan solat bagi mereka yang dikategorikan sebagai OKU. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil manfaat dan iktibar atas apa yang telah pun kita sampaikan sebentar tadi. Dan bagi Ustaz dan juga sedang penonton, seperti biasa, mungkin yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tul 1-800-88-1677 atau menerusi WhatsApp, hantarkan di 011-1233-6480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook, Rahizah. Assalamualaikum Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunuh dan Yanas dan semua kru yang bertugas dan semua sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di dalam rahmat Allah. Amin, insya-Allah. Soalannya Ustaz, apakah antara faktor dan halangan-halangan yang paling berat yang dihadapi oleh golongan OKU dalam mengerjakan ibadah? Terima kasih. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Kak Zah dari Cenor, Pahang yang bertanya faktor dan juga halangan kekangan yang mungkin dihadapi oleh mereka yang OKU, Ustaz. Sedikit. Baik, kita lihat sekarang ni dalam bab solat lah kan. Bab solat. Satu yang pertama sekalinya ialah ilmu lah. Ilmu pada diri OKU itu sendiri dan ilmu pada yang menjaga atau yang mengasuh dia. Mana dari segi kekangannya itulah halangan dia. Bila tak ada ilmu, sebab tu kita minta untuk kita tontonkan, kita lakonkan kaedah dia dengan tayamunya, air semayang spraynya. Sebab apa? Sebab itu halangan dia. Mana halangan bagi katalah si buta, dia nak pergi ambil air semayang susah. Maka penjaga dia siapkan satu botol air ataupun yang spray tadi untuk memudahkan. Itu dia.
Maksudnya, kena ada ilmu lah, kaedah dia. Sekiranya air pun tak boleh kerana beban sakit dan sebagainya, maka kita sediakan debu. Debu-debu tayammum banyak lah dijual di pasaran sekarang dengan berbagai harga yang cukup murah, yang lumayan lah dan munasabah dengan apa ni suasana sekarang. Itu satu. Mana dari segi halangannya, iaitu ilmu tu tak ada lah. Kena ada ilmu. Yang keduanya dari segi penerimaan masyarakat. Galakan, motivasi daripada masyarakat untuk cakna kepada golongan ini sekiranya mereka datang ke masjid, surau dan sebagainya. Mereka memandang sinis dan sebagainya kepada golongan ini. Padahal golongan ini kita telah namakan sebagai anak syurga, ahli syurga dan sebagainya. Maka peranan masyarakat, peranan masyarakat semua sekali, tak kira wa imma apa pangkat status kedudukan sekalipun, wajib dia cakna kepada golongan ini. Macam tak adalah masjid yang mesra pelanggan, yang OKU dan sebagainya, tempatkan tempat zon ataupun kawasan yang sesuai dengan dia. Itu maksudnya pendekatan masyarakat mestilah yang cakna dan kata ini halangan dia. Kalau masyarakat buat tak cakna, tiba-tiba dia nak naik ke masjid surau, tak ada yang nak bantu. Mana-mana ketidakprihatinan masyarakat kepada golongan ni. Kita kena anggap golongan ini sebagai anak-anak syurga, sebagai anak kita. Bagaimana kalau dia sebagai anak kita? Walaupun kalaulah dia dah besar, dia dapat pergi ke masjid sendiri, mungkin dia kayuh ataupun bermotor ataupun dia gunakan tangan saja untuk sampai ke masjid, sebagaimana yang kita lihat di masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sebagainya. Maka ketika dia nak, sebagai contoh ketika sa'i, ketika tawaf tak nampak sangat sebab dia level sama je. Tapi ketika sa'i, naik Safa ataupun Marwah, dia ada lendung yang tinggi. Betul. So, pada ketika itu, kalau kamu nak mencari pahala umrah sempurna, kamu tolong orang tu. Kamu dah selesai, kamu tunggu situ. Mai kak, saya tolong sorongkan ke atas. Tolong sorong je ke atas. Masa turun kita biarlah dia bawa. Sampai ke tebing sana pula, kita pula sorong lagi. Sebab naik itu mendaki. Dan kalau cukup penat. Saya pernah menyorong, ya Allah, macam ni kah? Saya anggap sebab yang dorong itu anak perempuan dia. Kata dia, tak apa, biar cik yang buat, kata. Oh, tak apa cik, tak apa saya buat. Saya nak tak apa. Saya tolak, saya dorong dia naik ke atas. Saya rasa, ya Allah, nak naik tu kita sendiri nak mendaki pun dah rasa penat. Macam mana kalau dorong orang, ibu dia pun boleh tahan jugalah, mungkin dalam 90 ke 100 kilo berat kan. Dorong naik ke atas. Ya Allah, saya merasakan dia tu sebagai ibu saya. Saya menganggap dia ibu saya dan saya nak dapat pahala. Saya nak dapat pahala umrah. Jadi sempurnanya umrah pak cik tu ataupun mak cik itu melalui kita. Maka kita akan dapat pahala yang sama, la yang qusminhu syai'a. Tidak akan kurang walaupun sedikit. Kalau peratus umrahnya hari itu ataupun sa'i dia tu dapat 100 atau 120, maka kita layak dapat 120. Itu maksudnya keprihatinan masyarakat. Kalau masyarakat yang tidak prihatin, inilah yang menghalang atau sebagai faktor halangan kepada OKU untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penerimaan masyarakat tak nak terima, menjauhkan dan sebagainya. Maka anggota masyarakat, anggota keluarga, mereka ini yang bertanggungjawab untuk menghilangkan halangan-halangan atau faktor halangan yang menyebabkan ahli OKU ini tidak dapat melaksanakan ibadat dengan baik. Maka kita sebagai ahli keluarga, ahli masyarakat wajib bertanggungjawab untuk menentukan mereka dapat melaksanakan ibadat dengan sebaik mungkin macam kita orang yang normal biasa. Dan dia ada keistimewaan dia sebab dia itu ialah orang yang Allah telah letakkan sebagai ahli syurga, sebab dia beban tanggungjawabnya adalah sedikit kerana dia ada masalah pendengaran mungkin, penglihatan, bisu dan seumpama dengannya. Yang ingat, dia telah ada kelebihan satu berbanding dengan kita yang normal. Tinggal lagi kita bantu dia untuk dapat kelebihan dia itu untuk disyafaatkan, manfaatkan untuk kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Bila mana kita menyebutkan tentang ibadah OKU, kita teringat bagaimana dalam kisah sahabat, antaranya Sayyidina Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu yang senantiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlis bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keterbatasan penglihatan, iaitu cacat penglihatan, tetapi beliau menjadi orang yang sangat dekat sehingga dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil iktibar walaupun dalam keadaan begitu masih lagi mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mendekati, untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Dan Ustaz, selain daripada solat, kita banyak lagi ibadah-ibadah lain yang mungkin kita boleh kongsikan kepada para penonton untuk golongan OKU laksanakan, dan sebagai panduan kita bersama juga insya-Allah sedikit pada Ustaz.
Okey, nak sebut sikit mengenai puasa. Mungkin juga zakat mereka dan juga haji umrah. Yang kita nampak fokus kepada sembahyang sebab ni more kepada perlakuan, kepada perlakuan. Jadi kalau kita tengok kepada perlakuan, sembahyang dan juga haji lah yang banyak perlakuan. Betul. Maksudnya ada tata tertib yang perlu kita laksanakan. Okey, baik. Kita tengok kepada, kita ambil haji dulu sebab nak relate dengan sembahyang, sebab sembahyang ada pergerakan dia. Betul. Begitu juga untuk haji dan juga umrah yang ada pergerakan. Maksudnya pergerakannya ketika tawaf sebagai rukun, sebagai rukun haji dan juga rukun umrah. Jadi macam mana dia nak bergerak kalau dia OKU sebagai contoh? Maka di sinilah man istata'a ilaihi sabila. Wajib tetap haji, wajib tetap wajib. Tak cumanya wajib, bagaimana wajib dia tu? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan olehmu haji dan umrah kerana Allah. Tak disebut situ sama ada OKU ke apa, umumnya wajib. Tetapi ayat yang lain itu disebut man istata'a ilaihi sabila. Maknanya siapa yang mampu sampai ke sana. Maka ulama menafsirkan mampu itu ialah mampu pada diri, mampu pada harta, mampu pada yang ditinggalkan. Walaupun dia ada harta tapi tak cukup untuk yang ditinggalkan, tak wajib lagi. Dia ada harta tapi tak ada kenderaan untuk pergi sebagai contoh, maka dia belum lagi istita'ah, kemampuan. Mana begitu juga mereka yang OKU, dia mampu segi harta, kenderaan, kapal terbang boleh pergi. Tapi bila sampai di sana, tak ada yang nak dorong dia. Betul. Tak ada yang nak bimbing dia dan sebagainya. Memerlukan wang untuk membayar. Sekiranya ada wang untuk membayar upah kepada yang mendorongnya untuk dia tawaf atau untuk dia sa'i dan sebagainya, maka ketika itu kewajipannya tetap wajib. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wajib untuk dia menunaikan haji ataupun umrah dengan kemampuan yang dia ada tadi. Maknanya di sini apabila dia telah pergi haji sebagai contoh, dia dah tawaf, kemudian dia pergi ke Arafah dalam keadaan dia ihram lah. Itu kita tak sebutlah rukun haji, apa ni syarat sah dan sebagainya. Maksudnya perlakuan dia daripada tawaf, ada orang dorong dia. Kemudian ada yang membawa dia pergi ke Arafah sebab wajib dia berada di Arafah, rukunnya. Kena ada berwukuf di Arafah. Tak boleh. Walaupun sekejap. Sebab itu kita tengok ada orang yang sakit, ambulans akan bawa melepasi Arafah sekejap. Janji lalu. Duduk sekejap, bawa ketika, kemudian pergi. Wajib haji pula kena berada di Muzdalifah, kutip anak batu. Kemudian pergi mabit di Mina. Kemudian jamrah. Jamrah dia boleh ganti orang. Boleh upah orang lain untuk melontar bagi pihak dia. Maksudnya daripada tawaf tadi pergi kepada Arafah, ada orang yang bantu dia. Bila dia berada di Mina, kemudian dia untuk melontar jamrah, sama ada jamratul kubra, wusta dan juga sughra, maka ketika itu dia boleh upah orang kerana ketidakmampuan. Tapi dia ada pada situ dia pun upah orang. Maka bila dia balik akan berlakulah tahlul dan sebagainya. Sekiranya kesemua itu dia ada kemampuan bayaran, maka wajib atas dia untuk menunaikan haji ataupun umrah. Walaupun umrahnya nampak singkat je, dalam Masjidil Haram itu saja, pergi niat di miqat, kemudian datang situ untuk tawaf, sa'i, kemudian bertahlul. Maknanya umrah tu ringkas saja, tetapi tetap juga perlu kepada tawaf dan juga sa'i. Kalau tidak tak sah. Itu contoh dia. Ada segi ibadat yang lain, sebagai contohnya puasa. Dia tak mampu nak puasa mungkin kerana kelemahan dia. Bukan kalau dia bisu, pekak dan sebagainya, itu tidak halangan. Tapi mungkin dia ada yang sakit lain, lembam ataupun sebagainya, yang menyebabkan dia lemah untuk berpuasa dan sebagainya. Sekiranya dia lemah untuk berpuasa kerana tak mampu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Mereka yang mana kata apa? Tidak terdaya untuk berpuasa, maka fidyah. Al-Quran kata, surah Al-Baqarah itu kata fidyah. Apa itu fidyah? Iaitu ta'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Berapa qadarnya? Ialah 1 cupuk mengikut 1 hari yang ditinggalkan. Itu bagi mereka yang sakit ataupun OKU yang mana tak mampu, tak ada harapan untuk sembuh. Mana tak ada dah. Memang dia tak mampu lah. Memang doktor telah sahkan dia ni stroke. Contohnya tak boleh bergerak, tak boleh apa. Cuma mata saja berkelip dan sebagainya. Maka ketika itu, dia boleh tak puasa. Tak boleh puasa sebab ubat masukkan ke hidung dan sebagainya ketika itu. Maka orang yang sakit berterusan macam ini sehinggalah bertahun-tahun. Maksudnya bukan Ramadan sahaja tapi bulan-bulan yang lain juga sakit. Maka fa'alaihi fidyah. Maka ke atasnya fidyah sahaja. Wajib ke atasnya dikeluarkan fidyah untuk menggantikan puasa mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Siapa yang kena ni? Waris yang ambil daripada harta dia.
Kalaulah dia ada harta. Kalau OKU tak ada harta, maka waris. Kalau waris juga tak ada harta dan sebagainya, maka kembali semula kepada pemerintah yang akan menentukan dia. Habis. Bagaimana pula dengan zakat? Zakat wajib khuz min amwalikum sadaqatan. Maknanya ambillah daripada harta-harta itu sebagai sedekah yang wajib, kata Nabi. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ambil di situ maksudnya ialah wajib dikeluarkan zakat, terutama sekali zakat fitrah. Maksudnya setiap orang yang lahir sahaja, maka dia wajib ditunaikan ke atasnya fitrah, sama ada dia itu besar, kecil dan sebagainya. Janji dia lahir selepas daripada Ramadan dan sebagainya. Itu ada kaedah dia. Jadi nak ceritanya situ, OKU wajib keluarkan zakat sekiranya ada zakat lebihan daripada harta, wajib. Sekiranya dia lahir Ramadan, masuk Syawal dan sebagainya, itu waktu yang wajib, maka wajib ke atasnya untuk mengeluarkan zakat daripada hartanya. Maknanya orang OKU tidak terlepas daripada semua ibadat kecuali yang melibatkan akal, tak sempurna akal, stroke yang berpanjangan dan sebagainya. Ada rukhsah, ada yang gugur terus, ada yang sama dengan yang normal, insya-Allah. Allah Akbar. Mudah-mudahan jadi sama-sama panduan untuk kita dan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, insya-Allah. Dan banyak lagi semestinya akan kita kongsikan kepada para penonton, khususnya untuk topik ibadat OKU. Kita nak berehat seketika Ustaz. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat jambangan. Segala puji Allah yang esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih atas tontonan anda. Teruskan berselawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara ibadah dalam topik kita ibadat OKU sehingga ke hujung rancangan. Terima kasih kepada para penonton yang masih lagi terus setia bersama dengan kita untuk siaran pada ketika ini. Dan kita masih lagi bersama dengan Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunuh. Kita nak teruskan lagi Ustaz soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Zulkifli Kamardin. Assalamualaikum Ustaz Nik dan Da'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah perbandingan ibadat OKU dan ibadat orang normal, sedangkan orang kurang upaya lebih mementingkan ibadahnya berbanding yang sihat sempurna, yang masih alpa lalai dalam solatnya? Mohon pandangan Ustaz Nik tentang hal ini. Terima kasih. InsyaAllah, tabarakallah, terjentik, tersentuh hati saya. Saya lah tu orangnya Ustaz. InsyaAllah, tabarakallah, walaupun dalam keadaan sempurna, masih lagi banyak cacat celah dari sudut ibadah khususnya. Mungkin sedikit komen daripada Ustaz. Ya, bila Allah anugerahkan kesempurnaan kepada kita, itu yang leka tu. Sebab Allah ingatkan terus, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur dengan nikmat aku. Maksud syukur di sini, setiap hak anggota diberikan hak. Al-ainu haqquhu wal uzunu haqquhu wal yadun haqquhu wal rijlu haqquhu. Maknanya setiap anggota yang Allah anugerahkan ada hak masing-masing yang perlu dijaga, yang perlu diawasi. Jadi mereka yang diberi akal yang sempurna, panca indera yang sempurna, sebenarnya wajib lebih peka kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Taala dengan sempurna yang mungkin berbanding dengan OKU yang tidak sempurna tadi. Itu mana perbandingan akal kita kata yang macam itulah. Tetapi apa yang berlakunya tidak sedemikian. Sebab itu istimewanya orang OKU, istimewanya dia kalau dia peka, maka dia selamat daripada hiburan-hiburan yang melalaikan. Kalau dia buta, selamat dari pandangan-pandangan yang menyelerakan, yang menyeronokkan, yang mengaibkan, yang memalukan. Kalau dia apa jua sekalipun yang Allah berikan kepada dia OKU apa jua sekalipun, pasti ada hikmah besar di sebalik itu. Sebab itu kita tengok orang yang kurang upaya ataupun kelainan upaya ini, ibadat mereka lebih sempurna daripada orang yang normal biasa macam kita. Kenapa jadi macam tu? Kerana dia rasa tidak
lebihan dia. Dia tak ada kelebihan apa-apa. Aku sebab kekurangan. Dia menginsafi apa yang Allah berikan kepadanya. Lalu dia akur melakukan sebaik-baik ibadat untuk menyempurnakan segala ketidaksempurnaan segi anggota. Mungkin anggota tak sempurna tapi ibadatnya sempurna. Sebab tu Allah ni maha hebat, maha bijak. Dia bagi ilham kepada Nabi SAW untuk menyebut Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa paras. Tak tengok luar. Luar kamu sempurna kata Allah tak tengok. Sebab itu anugerah dia. Dia yang berikan. Wala ila amwalikum. Dia tak tengok juga kepada harta kamu. Sebab dia yang anugerahkan harta. Tapi Allah tengok kepada amal kamu. Dan juga hati jiwa. Qulubikum wa amalikum. Hati kamu macam mana penerimaan kamu, syukur ataupun tidak. Ajabali amri mu'min, menghairankan aku kata Nabi bagi seorang mukmin, in an'amta alaihim, kalau diberi nikmat kepada mereka syakara, wa in usibat alaihim sabara, kalau diberi musibah dia sabar. Itulah mukmin yang sebenar. Maka orang yang kurang upaya, tadi kita kata OKU tadi, ibadat mereka sempurna sebab Allah anugerahkan kepada dia. Ada yang tidak sempurna tapi disempurnakan dengan amal dan juga hati mereka. Hati mereka cukup mulia, ibadat mereka cukup sempurna berbanding dengan yang normal macam kita ni. Ada, sebab kita sempurna dah. Kita rasa tak apalah aku. Jadi kita mata tak digunakan hak dia, telinga dan sebagainya. Menyebabkan itulah yang tidak sempurna kepada orang yang sempurna. Tak sempurna ibadat walaupun sempurna pada zahirnya. Dan Nabi juga menyebut ma afdala baina arabiyyin ala ajamiyyin wala aswadin ala abyadin illa bittaqwa. Tak ada bezanya orang Arab dengan orang ajam dan tak ada beza orang kulit hitam dengan orang kulit putih illa bittaqwa. Makna kata kunci hidup kita ialah takwa kepada Allah. Khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekalan untuk jumpa Allah Ta'ala nanti ialah takwa kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita yang normal ini hendaklah melakukan ibadat sesempurna melebihi daripada yang kurang upaya sepatutnya. Jadikan motivasi untuk kita yang kurang upaya begitu hebat hafal Quran, ibadatnya cukup sempurna. Kenapa kita yang sempurna penglihatan, pendengaran, lidah tidak bersu, kelu dan sebagainya, kenapa tidak boleh melaksanakan yang terbaik dan lebih baik daripada yang kurang sempurna? Jadi kita nak menyempurnakan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah telah menyempurnakan segala sifat-sifat yang ada pada kita, cantik dan sebagainya. Takkan kita nak biarkan kecantikan yang Allah berikan, kesempurnaan yang Allah berikan dengan membiarkan ibadat kita tidak sempurna. Allahu Akbar. Terima kasih yang bagi Ustaz. Satu perkara yang cukup besar pada kita, Allah nak memandang kepada hati kita walaupun kekurangan dari sudut begitu dan begini, tetapi hati kita biarlah betul dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amal dan juga sampaikan. Dan terakhir Ustaz, sedikit kesimpulan ringkas untuk topik kita pada pagi ini, ibadat OKU, dipersilakan Ustaz. Baik, ruang lingkup ibadat ni terlalu luas, dari sembahyang, puasa, zakat, haji. Begitu juga muamalat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Bagi mereka yang OKU sebagai contoh, bagaimana perkahwinan, bagaimana dia nak berinteraksi untuk jual beli dan sebagainya. Kalau dia memerlukan bahasa isyarat, maka cukuplah bahasa isyarat. Maksudnya kalau dia berkahwin, imam itu dia biasa aku kahwin, aku nikahkan dia pun mengangguk ataupun dia bersetuju. Contoh dia kan, ini bahasa dia. Dia anggap dah cukup memadai kerana itulah bahasa yang dipahami oleh golongan itu. Mana mereka yang OKU tadi dia mampu untuk melaksanakan yang demikian. Begitu juga dengan jual beli dan sebagainya, hulu menghulu, itu memudahkan bagi mereka yang kurang upaya dan sebagainya. Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil perhatian dan iktibar. Dan sedikit doa ringkas daripada Ustaz, mudah-mudahan di hari Jumaat yang barakah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkabulkan dan menerima hajat dan permintaan kita sedikit insyaAllah. InsyaAllah. Jadilah kita ni orang yang cukup prihatin kepada mereka yang kurang upaya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada mereka dan pada kita sendiri supaya kita tidak OKU ibadah. Jadi kita sempurna ibadah insyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya sami' wa ya basir. Duhai Allah yang Maha melihat, Engkau lihat kami perhatikan dan saat ini ya Allah. Amin. Kami mendatangkan dalam taman-taman syurga-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampun dosa kami, kedua ibu bapa kami ya Allah. Muslimin dan muslimat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami ini ya Allah mereka yang prihatin kepada mereka yang kurang upaya ini ya Allah. Dari segi ibadat mereka
mereka ya Allah kami ambil tahu ambil cakna ya Allah. Amin. Ya Allah jadikanlah kami ini ya Allah mereka dapat melakukan ibadat sesempurna yang mungkin ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang OKU ibadat kepadamu ya Allah. Amin, ya Allah. Tidak sempurna ibadat kami kepadamu ya Allah. Amin, ya Sedangkan Allah. kami insan yang disempurnakan olehmu dari segi kejadian ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna izza wa syarafa Amin, ya waj'alna mu'minan salihan mahbuban 'indaka wa 'indan nas jami'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Amin, ya Allah. Lindungi kami, negeri kami, negara kami daripada penyakit yang berbahaya, sopak, kusta dan penyakit-penyakit yang mendatang termasuk COVID-19 yang sedang melanda pada ketika dan saat ini ya Amin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunuh atas perkongsian yang cukup baik pada hari ini ibadat OKU, dan saudara sidang penonton jangan lupa untuk terus setia menonton kami untuk siaran Tanya Ustaz pada esok hari. Semestinya kita akan kembali seperti biasa bersama dengan sahabat saya, moderator dan juga ahli panel yang cukup berkaliber kita bawakan untuk membincangkan topik yang cukup menarik. Dan insya-Allah sehingga berjumpa lagi saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.